Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini ceritanya dua cerita tapi daripada orang yang sama, pengalaman daripada mak dia dan diikuti dengan pengalaman dia. Dan kedua-dua cerita ni walaupun tidak ada kesinambungan tapi kedua-dua ceritanya Abang baca apa? Itu je yang boleh cakap. Oh, orang selatan cakap apa? Itu maksudnya memang kau-kau. Abang cuba ceritakan sebaiknya supaya kita semua dapat merasai bagaimana situasi sewaktu kejadian. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan ceritakan kali ini satu pengalaman daripada seorang yang bernama Mastura. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Dalila, berlaku pada tahun 1978. Tapi ceritanya bukanlah Dalila yang mengalaminya. Ini adalah kisah pertama ni adalah kisah emak dia yang bernama Mastura. Setahun 1978 dekat kampung Batu Laut. Abang sebenarnya tak berapa nak pasti, tapi kalau tengok daripada jalan cerita, kedudukan-kedudukannya macam orang Perak. Jadi kalau siapa-siapa yang tahu tentang tempat ni, bolehlah ceritakan dekat abang. Tulis kat dalam komen. Ceritanya pada waktu tu. Mastura 1978 masih lagi bersekolah rendah. Kalau tak silap abang bersekolah rendah. Dan dia waktu tu sekolah agama, sekolah petang lah, di antara pukul 2 sampai pukul 5, memang itulah rutin dia kalau tiap-tiap hari. Tapi pada hari tu berlainan daripada hari-hari yang lain. Yang lainnya adalah cuaca. Pada hari waktu di antara pukul 3 ke pukul 5, cuaca di sekitar sekolah dah jadi berubah tau, dah jadi lain. Kalau ikutkan, itu masih lagi waktu-waktu yang cerah dan terang. Tapi pada waktu tu, keadaan sekitar dah jadi macam waktu maghrib. Nak kata gelap sangat pun tidak, nak kata terang sangat pun tidak. Yang paling pelik sekali, dia tidak ada angin, tak ada angin yang bertiup. Kalau sekali imbas kata Dayah mengikut kata Mastura pada waktu tu, dia punya cuaca memang antara gelap dengan tak berapa nak gelap. Cuma selalunya keadaan macam tu sama ada maghrib ataupun nak hujan. Kalaupun nak hujan, patutnya mesti ada angin. Tapi tak ada angin. Waktu tu dia masih lagi dalam kelas, tengah belajar subjek pendidikan Islam. Yang ajar pula ustazah. Ustazah tu pula memang ilmunya bagus, kata Mastura. Dia tahu, bukanlah dia tahu tentang alam sebelah, tapi dia ustazah kan. Zaman dulu punya ustazah pula tu, dia punya alimnya kita tak boleh nak cakap lah, memang bagus alimnya. Jadi waktu dia orang tengah belajar tu, sebenarnya dia orang tengah menyalin sesuatu di papan hitam. Dan pada waktu tu si ustazah ni tadi mundar-mandir dalam kelas, seolah-olah macam ada yang tak kena. Sekejap-sekejap dia keluar daripada kelas, sekejap-kejap dia masuk dekat dalam kelas, sekejap dia keluar balik dan dia masuk balik. Dan muka dia memang berkerut habis. Waktu tu pelajar-pelajar lebih menumpukan apa yang nak disalin daripada papan hitam. Tapi Mastura bila tengok keadaan cikgu dia macam tu, dia dah rasa macam tak sedap hati. Dia pula jenis budak yang suka bertanya, dan dia tanyalah dengan cikgu tu. Ustazah, bukan cikgu lah, ustazah. Ustazah, kenapa ustazah keluar masuk kelas ni, ada yang tak kena ke? Ustazah tu jawab, keadaan macam nak hujan. Tapi saya risau kalau hujan waktu sekarang, nanti kamu semua akan balik dalam keadaan yang basah. Sebab boleh kata semua dalam kelas ni tak bawa payung. Betul tak? Jadi ramai yang kata, betul ustazah. Jadi ustazah cadangkan, boleh tak kalau kita balik awal? Sebab untuk mengelakkan kamu semua ditimpa hujan. Jadi bila dengarlah budak-budak nak kena balik awal, seronok lah. Patutnya kelas habis pukul 5. Jadi ustazah janji untuk keluarkan mereka lebih kurang pukul 4.30. Dengan kata lain, awal setengah jam. Tapi ustazah bagi syarat, sebelum balik kena salin semua yang ustazah tulis dekat papan hitam. Selepas itu kita bersurai, semua orang boleh balik rumah. Jadi Mastura ni dengan kawan-kawan dia cepat-cepatlah salin apa yang cikgu, yang ustazah tuliskan daripada papan hitam. Dan keadaan dekat luar semakin lama semakin gelap. Semakin lama bunyinya keadaannya macam semakin nak maghrib. Ustazah ni makin risau. Sama ada ustazah risau tentang benda lain ataupun ustazah risau macam nak hujan. Tak tahulah, tapi kalau ikut apa yang ustazah tu cakap, dia kata dia risau lebih pada nak hujan.
Tapi sebelum-sebelum ni pun, kata Mastura, banyak kali pun hujan dekat sekolah dia orang. Dan jarang je ustazah bagi keluar kelas awal. Sebabnya, kalau selalunya hujan, ustazah akan biarkan budak-budak duduk dalam kelas. Kita buat latihan tambahan sampailah hujan berhenti. Kadang-kadang hujan berhenti pukul 6.30. Barulah pukul 6.30 dia lepaskan. Tapi, kenapa pada waktu tu, ustazah suruh student, pelajar-pelajar semua keluar awal? Tak sama macam keadaan hujan yang sebelum-sebelum ni. Sebenarnya Mastura dah tergerak hati ada sesuatu benda yang tak baik akan berlaku. Okey. Jadi selepas habis salin, semua orang balik. Keluar daripada sekolah, kelas. Ustazah pun bungkus-bungkus beg dia, teruslah balik. Jadi sebenarnya Hidayah ni ada kawan lain. Dia ada kawan yang duduk dekat-dekat dengan rumah dia. Dia orang datang sekolah sama dan selalunya dia orang balik sekolah sama. Pada waktu tu, budak tu masih lagi pergi bilik air sekejap. Jadi Hidayah kenalah tunggu sementara budak tu siap-siap buang air, barulah dia orang bergerak balik. Dekat pukul 5, bukan dekat pukul 5, tepat pukul 5 barulah budak tu keluar daripada bilik air dan dia orang pun naik basikal dua-duanya menuju ke rumah masing-masing. Perjalanan di antara sekolah dengan rumah sebenarnya agak jauh juga. Dengan kata lain, dia orang bertolak daripada sekolah lebih kurang pukul 5.30, jadi dia orang sampai dekat rumah lebih kurang dia orang bertolak pukul 5 dan sampai dekat rumah pukul 5.30. Bila sampai dekat rumah, waktu tu Hidayah punya Mastura punya dalam otak ialah dia nak mandi-mandi, gelap pun gelap lah. Dia kata budak kan, kata dia, kalau gelap pun gelap lah, tak kisahlah. Yang penting dia nak mandi, lepas tu dia nak main tenteng dekat rumah ustaz, dekat depan rumah dia ada ustaz, anak-anak ada anak-anak yang sebaya lebih kurang. Ada nak main tenteng kat situ. Keadaan tak berapa panas sangat, jadi seronoklah kalau nak main tenteng, tak adalah terjengkang panasnya kan. Habis-habis dia mandi, jam menunjukkan pukul 5.45. Pada waktu tu dah siap-siap baju, dia pun nak keluar, dia kata. Dia nak menikmati kehidupan sebagai seorang anak. Tak kisahlah, nak ribut ke, nak apa ke. Selagi belum hujan, dia boleh main. Itu peraturan kita masa kanak-kanak kan. Tak hujan lagi, tak apa, boleh main. Dah hujan kan, berderu hujan, barulah masuk ramai-ramai ke rumah. Sedang dia nak turun daripada tangga, bapak dia panggil. Mastura, masuk! Dia kata. Pada waktu tu Mastura macam, alah, apa hal pula kena masuk pula, nak main tenteng ni. Walaupun dia tengok dekat daripada rumah dia, dekat pusat tenteng tu yang sepatutnya mereka berkumpul ramai-ramai tu, tak adalah orang, dia kata. Tak ada yang budak-budak dekat situ. Tapi mana tahu kalau dia datang dekat situ, nanti budak-budak lain pun akan datang. Sama-sama lah bertenteng kan, main tenteng dekat situ. Waktu tu dia rasa macam, kenapalah bapak dia panggil pula waktu ni. Jadi dia pun macam nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi. Jadi dia pun turunlah tangga. Harap-harapnya bapak dia tak panggil untuk kali yang kedua. Baru dia cecah mata tangga yang kedua. Mastura, masuk. Aku panggil ni. Kau bapak tak dengar pula kan? Waktu tu Mastura pun terpaksa lah, aduh. Oh, lupa abang nak beritahu. Itu sebenarnya bukan bapak dia, tapi adalah betul lah bapak dia, bapak angkat. Dia ni sebenarnya anak angkat keluarga ni, Mastura ni. Jadi dia pun dengan macam tu, bapak dia pula jarang-jarang marah, sangat jarang. Kalau bapak dia tengah marah tu, macam dengan suara yang tengking macam tu, memang ada sesuatu yang tak kena berlaku, yang pelik lah dia kata. Jadi Mastura pun jalan dekat ayah dia dengan malas-malasnya. Dia kata, kenapa ya? Kenapa orang nak main tenteng? Bukan jauh pun, kat depan rumah tu aja. Rumah ustaz depan tu je. Tak boleh. Kau duduk dekat dalam rumah ni, kau buka Quran, kau mengaji dengan mak kau. Waktu tu dia dah pelik. Dah kenapa pula? Baru balik kelas agama dah nak kena mengaji ke? Benda ni jarang-jarang berlaku kot. Selalunya kalau mengaji waktu malam. Itu pun jarang-jarang. Selalunya dia akan mengaji dekat rumah ustaz, dekat rumah dia tu. Berjiran je lah. Lah kenapa pula dah kena mengaji? Tapi dah ayah dia tertengking macam tu. Walaupun ayah angkat kan, tapi ialah ayah juga lah yang membesarkan dia. Dah kena tengking macam tu, dia pun pergilah kat mak dia. Mak dia pun peluklah dia. Dengar cakap ayah tu, kalau ada apa-apa, tengok tak cuaca dekat luar ni dah lain macam je ni. Jadi waktu tu Mastura pun tengoklah dekat luar rumah. Gelap. Macam lebih kurang pukul 8 malam, 7.30 pukul 8 malam, lebih kurang macam tu. Tak ada cahaya pun, dia kata. Tak ada angin. Tapi nak buat macam mana, dah gelap. Mak dia kata, buka Quran, kita mengaji sama-sama. Jadi waktu Mastura buka Quran dengan mak dia ni, waktu tu tiba-tiba berlaku sesuatu yang sangat di luar jangkaan. Ayah dia turun daripada rumah. Sewaktu ayah dia turun daripada rumah, pergi ke kawasan depan, halaman depan rumah, ayah dia laungkan azan sekuat-kuatnya. Dan tak semena-mena
tiba-tiba angin daripada barat datang. Angin tu tiba-tiba tak selama ni tak ada angin tau. Memang tak ada angin. Tiba-tiba angin tu bertiup, tiup. Sekali kuat gila angin tu. Sampaikan bumbung dekat garaj tempat letak motor tercabut bumbung tu. Waktu tu dah tak ingat Quran lah, kata Mastura, tutup Quran, peluk mak dulu. Sebab takut apa yang berlaku. Mak dia pun peluk dia. Waktu tu angin berdebu kuat. Waktu ayah dia azan tu. Kuat gila. Waktu tu Mastura kata dah memang matilah. Dia kata dalam rumah dia, rumah papan, kalau kena sapu dengan angin, memang rumah-rumah dia betul terbang lah. Ini apa? Puting beliung ke apa ni? Jadi waktu tu dia peluk mak dia. Dia orang berdua beranak ni duduk dekat kawasan ruang tamu. Nak kata ruang tamu pun tidak jugalah. Dia kata tidak terlalu besar. Rumah kampung. Jadi duduk kat situ lah dua beranak berpeluk. Lepas tu dia nampak daripada pintu terbuka tak betul. Dia nampak daripada pintu ayah dia masih lagi melaungkan azan walaupun diterpa dengan angin yang memang kuat dalam keadaan yang gelap pada waktu tu. Mastura pun kesian lah tengok ayah dia. Tak pernah ayah dia bersungguh azan waktu tu. Sebab ayah dia memang tukang azan dekat masjid ni. Tapi takkanlah nak azan. Dia pun sebenarnya tak faham apa pun punca kenapa ayah dia azan pada waktu tu dan tiba-tiba angin datang. Waktu tu dia pun rasa macam tak sedap hati. Dia cakap dengan mak dia, boleh tak dia nak pergi ke tingkap, nak tengok apa sebenarnya yang berlaku. Mak dia kata tak nak, tak boleh. Dia kata duduk sini. Tapi kan kata Mastura, dia pun bukanlah anak yang nak, budak ingin tahu kan, anak yang ingin tahu kejadian. Jadi dia pun berlarilah dekat tingkap dengan keadaan gelap, elektrik tak ada tahun 78 pada waktu tu. Lepas tu dengan angin kuat, dengan keadaan luar memang gelap, dengan ayah dia tengah azan. Sampailah Mastura duduk dekat tepi tingkap, dia pegang tingkap, dia tengok ayah dia kesian. Songkok yang ayah dia pakai memang dah terbang, baju ayah dia memang dah macam nak koyak. Ayah dia punya ke kuda, kalau kita silat kan ada kaki kan, kedudukan kaki tu. Ayah dia pasang ke kuda supaya mengelakkan daripada dia sendiri terbang. Tapi dia memang angin dia memang kuat. Dan tiba-tiba ustaz dekat depan rumah dia keluar daripada rumah, sahut azan yang bapa dia, ayah dia laungkan. Jadi dah dua azan, sahut bersahut. Tiba-tiba Mastura dengar ada orang jiran sebelah keluar daripada rumah, azan juga. Lepas tu jiran kiri azan juga. Dekat lorong tu semua orang lelaki keluar daripada rumah, azan dengan keadaan angin yang macam tu punya kuat, dengan bumbung yang tercabut-cabut. Tapi diorang semua bekerjasama azan, saling sahut menyahut satu sama lain. Selepas habis azan, azan lagi. Habis azan, azan. Azan tu tidak diberhentikan, sentiasa dibaca. Tiba-tiba dekat tingkap tu Mastura dengar sesuatu yang tidak wajar. Dalam keadaan angin yang betul-betul kuat, Mastura dengar angin itu sebenarnya disertai dengan suara perempuan menangis. Waktu tu Mastura dah menggigil. Dia tak nak bergerak daripada tingkap sebab dia nak saksikan apa yang berlaku. Bapa dia dan jiran-jiran yang lain termasuk ustaz, semua masih lagi ada di depan rumah masing-masing melakukan azan tanpa henti. Dan bunyi tangisan tu semakin lama semakin jelas bergema di kawasan lorong rumah diorang. Ni rumah kampung lorong rumah diorang bergema. Keadaan memang cukup menakutkan. Mastura cuba cari mana datangnya bunyi orang menangis tu, bunyi perempuan menangis. Dan di antara celah-celah nampak daripada jauh, dia kata ada seorang perempuan dengan ketinggian, dia tak tinggi tapi dia terbang dengan ketinggian 10 meter daripada tanah. Perempuan tu berbaju putih, berjubah putih sambil memegang sesuatu seperti mendokong anak. Rambut dia mengerbang-ngerbang. Dialah yang menangis. Dia datang disertai dengan angin yang macam tu punya kuat. Waktu tu Mastura tengok dalam keadaan yang cukup menakutkan. Mak dia tahu apa yang Mastura alami. Mak dia pergi dekat tingkap, peluk Mastura. Cuba untuk tarik Mastura daripada tingkap sebab takut-takut ada benda-benda yang buruk berlaku. Sewaktu angin tu datang ke kawasan lorong tu disertai dengan bunyi tangisan dan perempuan tu menangis, terus berjalan melintasi jiran-jiran yang tengah azan dengan angin yang kuat, dengan tangisan yang kuat. Walaupun perempuan tu melintas dalam keadaan menangis dengan angin kuat, tetap juga jiran-jiran termasuk bapa dia, ustaz, jiran kiri, jiran kanan
tetap juga laungkan azan. Dengan perlahan-lahan, perempuan tu melintasi setiap orang yang melaungkan azan dengan tangisan yang bergema seluruh lorong, seluruh kawasan. Dan akhirnya Mastura menyaksikan yang menangis tu memang betul seorang perempuan. Mukanya taklah macam makhluk alam sebelah. Muka dia seperti manusia. Tapi dia kenal muka tu. Muka tu adalah muka penduduk kampung tu juga. Dibiarkan perempuan tu terbang dan akhirnya melintasi semua orang yang mengazan sampailah dekat hujung lorong, iaitu di kawasan Belukar. Bila perempuan tu masuk dekat dalam Belukar, bunyi tangisan tu pecah dan hilang, disertai dengan hilangnya ribut, disertai dengan keadaan sekitar berubah menjadi cerah semula. Pada waktu tu banyak bumbung-bumbung, penduduk-penduduk kampung semua tercabut-cabut. Maksudnya benda tu dah pergi ke kawasan lain. Jadi waktu tu Mastura pun turun daripada rumah, dia pergi dekat ayah dia, dia tanya soalan pertama, apa benda tu? Kenapa dia menangis? Kenapa dia terbang? Ayah dia kata, tak apalah, nanti ayah ceritakan, masuk rumah dulu, kita tolong-tolong jiran-jiran yang mana tercabut-tercabut bumbung. Dengan dia kata waktu angin tu melintas, budak rumah sana menangis, anak rumah sini menangis. Lepas tu tak termasuk lagi budak orang perempuan yang terapung tu menangis. Siapa perempuan tu, kenapa dia terapung? Dia memang orang kampung tu, dia kata. Jadi lepas masuk rumah, dah waktu maghrib, dia orang sembahyang isyak, dia orang sembahyang maghrib sama-sama. Lepas tu dia orang baca Yasin, sedekahkan untuk satu nama. Disedekahkan nama Yasin tu untuk nama perempuan yang terbang tu. Dia kenal, kita letak nama perempuan tu adalah Zainab lah. Dia kata kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah dan juga Yasin ni untuk Zainab, arwah Zainab. Waktu tu Mastura, arwah Zainab? Kak Zainab meninggal kaya, kata. Jadi lepas-lepas habis baca Yasin dan semua, barulah ayah dia cerita mana datangnya kisah ni. Sebenarnya pada pukul 2 petang pada hari yang sama, Zainab meninggal. Dia meninggal sewaktu melahirkan anak di rumah. Tapi disebabkan dia meninggal tu masih lagi awal siang pada pukul 2. Jadi pengurusan jenazah tu dibuat dengan sangat segera. Pukul 3 petang, pukul 4 petang, jenazah dia dikebumikan. Tapi anaknya selamat. Anaknya sihat. Pada waktu tu, di antara pukul 3 ke pukul 4 selepas jenazah dikebumikan, berlaku pergaduhan dekat rumah tu. Rumah almarhum. Sebabnya, anaknya nak diambil oleh kakak sulung kepada Zainab. Kakak sulung dia pula kahwin dah lama, 30 tahun. 10 tahun. Tapi tak ada anak. Jadi dia nak ambil anak arwah Zainab ni untuk dibela. Menjadi satu benda yang tidak disangka-sangka apabila sewaktu mereka bersiap-siap pukul 4 tu untuk buat kenduri doa selamat, kenduri arwah, beli-beli barang semua, si ayah ni, suami kepada Zainab, bawa lari anak dia, hilang entah ke mana. Jadi selepas bapa dia bawa lari anak dia, tiba-tiba keadaan kampung menjadi gelap. Termasuk sewaktu tu Mastura masih ada lagi dekat sekolah. Dan tak tahulah kenapa Allah tunjukkan benda ni kepada mereka semua. Seolah-olah macam satu pengajaran. Jadi sesiapa yang tahu cerita tentang ini, boleh ceritakan ke abang. Sambung atau betulkan apa yang abang ceritakan. Kadang-kadang ada benda-benda yang abang tak dapat, yang abang tak berapa nak faham melalui email yang dihantar. Tapi cerita ni memang epik. Abang baca macam abang ada kat tepi jalan tu duk azan. Tapi kalau abang ada, abang tak azan kot, dah lupa dah azan mana, macam mana azan. Kita dah tengok ribut taufan macam ni. Okey, nanti abang sambung cerita yang kedua. Cerita ini, sebenarnya cerita yang pertama tadi disampaikan oleh anak kepada Mastura, iaitu Dalila. Dalila yang tuliskan email. Memang ceritanya cukup epik dan cerita itu dah dikonfirmkan dengan mak dia, dah dikonfirmkan dengan arwah nenek dia, dengan arwah atuk dia, memang confirm cerita ni. Dan kisah yang kedua ni berlaku pada tahun 2002 dekat Kuala Langat. Jadi ini adalah kisah di Laila. Pada waktu ni atuk dengan nenek masih ada lagi, mak masih sihat lagi, tapi dia mengalami satu peristiwa yang susah nak dijelaskan dekat Kuala Langat. Mereka semua tinggal satu rumah. Dan dia ada 3 orang adik-beradik.
Pada hari kejadian, kata Dila lah, kita panggil pendekkan nama Dila lah. Dila kata pada waktu tu dia tugasnya kena hantar adik dia naik motor pergi kelas bahasa Inggeris tahun 2002 dia kata. Kelas bahasa Inggeris. Kelas tu pula dia antara pukul 8 sampai pukul 11.30. Nak tak nak kenalah juga hantar. Kalau tidak adik dia tak pandai lah. Yelah, kelas tambahan bahasa Inggeris, rugilah kan kalau tak pergi. Nanti benda tu kan boleh guna waktu-waktu belajar, waktu-waktu kerja. Jadi dia kata selalunya kalau dia hantar adik dia pergi kelas bahasa Inggeris, dia akan hantar dan dia akan tunggu sampai adik dia habis pukul 11.30 baru dia balik. Tak tahulah kenapa pada hari tu dia rasa macam dia tak nak tunggu, dia nak balik. Dia rasa macam tak sedap hati je. Jadi dia hantarlah adik dia pergi kelas mengaji, kelas bahasa Inggeris. Lepas tu dia pun bergeraklah balik. Pada waktu tu dia kata selalunya yang hantar sama ada dia atau mak dia. Mak dia yang nama Mastura tadi. Tapi pada waktu tu juga mak dia ada urusan lain. Biasalah malam-malam ada kelas-kelas marhaban. Mak dia kena ajar marhaban orang. Jadi mak dia ada urusan lain, dia yang kena hantar adik-adik dia. Selalunya dia kata dia tak pernah pun dekat kampung tu Kuala Langat tu dia jumpa dengan makhluk-makhluk alam sebelah. Memang tak pernah. Jalan malam, jalan pagi, walaupun dekat kawasan tu ada pokok buluh, ada pokok ara, segala jenis pokok lah ada. Tapi orang kampung tu tak pernah pun cerita tentang benda-benda pelik dia berlaku dekat kampung tu. Walaupun dia kena hantar adik dia malam, kena jemput adik dia malam daripada kelas tambahan bahasa Inggeris, tetap juga dia kata tak ada rasa perasaan takut. Tapi pada hari itu dia ada satu perasaan yang tak sedap, dia kata. Macam akan ditakdirkan untuk berlaku sesuatu yang tidak wajar. Jadi pada waktu tu lepas hantar adik dia pun bergeraklah balik. Dia lalu jalan yang sama. Jalan yang sama yang dia lalui dia hantar adik dia. Waktu tu dia kata jalan tu ada satu rumpun pokok buluh. Pokok tu agak rimbun juga dan orang tak bela pun pokok tu. Cumanya dia pernah dengar dekat pokok tu sebenarnya asal tapak pokok buluh tu adalah kubur. Tapi sama ada betul atau tidak dia pun tak tahu sebab dia tak pernah pun dengar mak dia cerita. Jadi dia kata, sepanjang jalan tu memang ada lampu jalan kerajaan sediakan. Tak ada masalah sebab keadaan jalan tu memang agak besar dan agak terang. Dia pun jalan naik motor. Tengah-tengah dia jalan naik motor tu, tiba-tiba hujan pula. Tapi hujannya tak lebat sangat. Macam hujan renyai-renyai. Alamak, dia kata dah lah naik motor, hujan pula. Nak bawa laju-laju, tayar dah tak ada bunga. Kang tergelincir, jatuh, susah pula dia. Terpaksalah dalam keadaan yang hujan renyai-renyai, yang tak berapa nak renyai. Dia kata memang lebih kepada lebat sebenarnya. Dia tetap dah juga jalan. Jalan tapi slow-slow lah naik motor. Tengah-tengah dia jalan tu, tiba-tiba dia nampak dekat satu jalan, dekat tepi jalan tu, kenapa sebelah tiang lampu ada lagi dua tiang lampu. Tapi dia kata tiang lampu tu nampak macam pokok pisang. Dia punya besarnya tiang lampu tu macam pokok pisang. Tak macam tiang lampu. Tapi yang peliknya pokok pisang tu pula tinggi. Pokok pisang tu agak tinggi dia kata. Walaupun tidak setinggi dengan tiang lampu tapi agak tinggi. Lebih tinggi daripada pokok pisang. Dan warnanya pula pokok pisang tu warna putih. Pokok pisang apa ya ni? Dia pun bawa motor slow je waktu tu. Dan tiba-tiba dah lebih kurang 30 meter daripada pokok pisang tu, baru dia perasan pokok pisang tu bukan pokok pisang, gula-gula. Duduk tepi jalan, berdiri dua gula-gula, memandang ke arah dia. Macam mana dia tahu memandang ke arah dia? Tak nampak muka pun, dia kata putih je. Cuma gerakan badan tu nampak macam dia memusing ke arah Dila. Dila pada waktu tu dah kecut perut, tak berhenti motor dia. Nak teruskan ke nak patah balik? Nak teruskan ke nak patah balik? Itu je dalam pemikiran dia. Tak apa, dia ambil keputusan untuk teruskan perjalanan. Sebab benda tu ada dekat tepi jalan. Jalan kan besar, dia kata. Dia akan ambil selekor kanan sikit lah. Benda tu ada kat kiri jalan, kan dia ambil ke kanan sikit lah untuk mengelakkan daripada benda tu mengganggu dia. Jadi dia dah siap-siap masuk clutch, dia pun parahlah minyak. Waktu dah betul-betul dekat dengan benda tu pula gula-gula tu boleh terbang duduk tengah jalan. Waktu tu memang dah tak sempat nak break. Sebenarnya boleh break dia kata, cumanya dah dalam otak dia tak tahu nak buat apa, nak langgar atau nak berhenti atau nak apalah macam tu. Dan akhirnya dia ambil keputusan, dia langgar dua gula-gula tu. Selepas dia langgar dua gula-gula tu, dia rasa macam apa? Macam melanggar ombak. Dia agak terberhenti sikit lah. Tapi macam langgar satu benda yang keras, tapi masih lagi boleh menembusinya. Waktu dia langgar benda tu pun hilang. Tak rasa apa, tak bau apa, cuma langgar macam langgar angin yang berat lah, ombak.
Dan dia pun sampai dekat rumah. Bila naik sampai dekat rumah, nenek dia pun pelik lah, dah kenapa pula kau tiba-tiba balik, selalu kau tunggu adik kau, dia kata. Dia dah tak boleh nak cakap dah. Dia pergi masuk bilik air, dia mandi dulu, sebab entahlah dia kata ketakutan sangat. Dah habis mandi siap semua, dia duduk dekat ruang tamu. Sebab waktu tu lebih kurang pukul 8 lebih nak pukul 9 tau. Nak tunggu adik dia sampai pukul 11.30 nanti. Dah menggigil dekat ruang tamu. Waktu nenek dia kata, jangan, kenapa ni, ada benda yang tak kena ke, cerita dengan nenek. Waktu dah dekat kalang kabut tu, tiba-tiba dia dengar atuk dia, bapa kepada yang tadi, yang cerita yang pertama kan, yang azan tadi, atuk dia pula dah lama lumpuh. Jadi dia tak boleh berjalan sangat lah, banyak daripada masanya baring. Atuk dia memang orang alim. Jadi dia waktu dah tengah menggigil-gigil tu, kata Dila, atuk dia panggil, Dila sini, jumpa dengan atuk sini dulu kata. Jadi Dila ni pun dia tahu atuk dia orang yang alim, dia pun tak ambil peluang lah untuk meredakan perasaan takut. Dia pun pergilah dekat atuk dia. Atuk dia pegang tangan dia, atuk dia boleh cakap macam ni, lain kali kalau ada peluang jangan dilanggar. Mereka semua makhluk Allah Ta'ala. Mereka mungkin datang untuk menguji. Ada kalanya nak tahu kita ni macam mana hatinya dengan Allah Ta'ala. Jadi dia kata, kalau lain kali terserempak macam tu, lalu jalan lain, jangan merentas. Tergamam Dila waktu tu. Dia tak cerita kat siapa-siapa, macam mana atuk dia boleh tahu. Keramah kot. Ini macam orang alim lain lah ceritanya kan, baca bismillah pun boleh lalu atas air orang dulu kan. Jadi bila dia macam tu, dia terus menangis. Dia kata dia takut. Tak apa, jangan takut. Ikut sama-sama atuk selawat Nabi. Baca selawat Nabi. Lepas tu bacalah ada bacaan-bacaan lain. Ikut atuk dia. Tenanglah sikit. Lepas tenang tu dia pergilah dekat nenek dia. Atuk dia sambung baring. Lepas tu nenek dia pun tak tanya-tanya lagi, sebab dia tak nak keadaan cucu dia dalam kalang kabut. Lepas tu mak dia pun balik. Mak dia kata waktu tu dah dekat pukul 11 lah. Mak dia dia kata kenapa dia dekat rumah ni, pergilah jemput adik. Dia kata waktu tu dia kata dia tak nak jemput adik, mak lah jemput adik. Tak boleh, mak dah basah lencun ni, balik daripada marhaban ni, mak nak pergi mandi, kejap lagi mak demam pula. Jadi kalau pergi jemput adik kau, kata. Jadi nak tak nak dia kena jemput, kena lalu jalan tu sekali lagi. Tapi mujur ada jalan lain. Dia lalu jalan yang jauh. Patutnya rumah dia dengan tempat adik dia belajar bahasa Inggeris tu lebih kurang 15 minit ke 20 minit je. Tapi dia sanggup lalu jalan lain yang jaraknya lebih kurang 40 minit jauhnya. Sebab teringat pesan atuk tadi, jangan lalu. Kan kalau dah tahu benda tu kat situ, jangan lalu. Sebab perasaan kita masih lagi tak stabil. Dia pun pergilah jumpa adik dia, lalu jalan jauh. Bila dah sampai rumah tu, dia tengok adik dia, masamlah muka adik dia. Orang lain semua dah balik. Patutnya sampai akak dia 10-11.30 dah keluar. Akak dia dah ada, tapi keluar akak dia belum ada lagi. Keluar daripada tempat mengaji bahasa Inggeris tu, kakak dia belum ada lagi. Marahlah adik-adik, kan dah pukul 12 kot, dia kata. Jadi lalulah jalan jauh. Marah lagi adik. Kak, dia kata, kau kenapa lalu jalan jauh? Rumah kita dekat je, 20 minit je daripada sini. Kau lalu jalan je 40 minit punya jalan jauh kot. Dia kata, jangan banyak bunyi. Bila sampai dah dekat rumah, dia masih lagi keadaan dia walaupun dah stabil, tapi tak begitu sangat. Waktu habis makan, mak dia peluk dia. Mungkin atuk dia dah cerita kat mak dia peluk dia. Mak dia cakap, sabar, itu ujian. Terus dia nangis lagi bila mak dia peluk. Dia nangis lagi, nangis. Sebab dia takut sangat. Dia kata, dia ketakutan, dia tak pernah tengok benda-benda macam tu, dan dia tak tahu macam mana nak bagi reaksi. Waktu tu dia masih lagi baru form 1, form 2 lah macam tu. Dan esoknya demam seminggu. Tak pergi sekolah, dia kata, sebab kata nampak dua benda ni. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Ceritanya memang menarik. Terutama cerita yang pertama. Abang rasa macam tengok filem. Kalau ada filem Malaysia boleh buat macam tu. Itu gila. Menarik kan? Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran pada yang nak membeli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist. Masih lagi abang jual, dan abang letakkan link pada setiap video di bawah video abang. Hingga berjumpa lagi esok dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.